kita akan tengok pada malam ini iaitu pada bab selepas peristiwa hijrah. Bab selepas peristiwa hijrah. Pada awal-awal hijrahnya Nabi SAW, setelah perjalanan daripada Quba sampailah Nabi SAW tiba di Madinah Al-Munawwarah. Perkara pertama yang Nabi lakukan seperti mana yang tuan-tuan sedia maklum, iaitu Nabi telah membangunkan sebuah masjid yang hari ini dikenali sebagai Masjid An-Nabawi. Sebagai Masjid An-Nabawi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma himna rushdina wa idna min syari nafsina. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahmah. Allahumma fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyul azim. Amma ba'. Alhamdulillah. Pertamanya syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan yang Allah izinkan kepada kita pada malam ini. Diberikan kita nikmat iman, diberikan kita nikmat kesihatan dan juga nikmat masa sehingga kita sama-sama berada di dalam rumah Allah melakukan ketaatan dan perintah daripadanya. Dan juga kita berada di dalam majlis ilmu di bawah teduhan-teduhan taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala di dunia. Mudah-mudahanlah Allah melimpahkan kebaikan demi kebaikan, kerahmatan, ketenangan dan juga keberkatan dalam kehidupan kita. Dan mudah-mudahan jugalah Allah Subhanahu wa taala akan membimbing hati-hati kita dengan taufik dan hidayah daripadanya, dan mudah-mudahan jugalah Allah taala menerangi jalan-jalan kehidupan dunia ini dengan cahaya ilmu sehinggalah kita kembali kepada Allah di negeri akhirat nanti dalam keadaan Allah meredai apa yang telah kita lakukan, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah untuk malam ni tuan-tuan kita akan sambung lagi iaitu sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita akan tengok pada malam ini iaitu pada bab selepas peristiwa hijrah. Bab selepas peristiwa hijrah. Pada awal-awal hijrahnya Nabi SAW, setelah perjalanan daripada Quba sampailah Nabi SAW tiba di Madinah Al-Munawwarah. Perkara pertama yang Nabi lakukan seperti mana yang tuan-tuan sedia maklum, iaitu Nabi telah membangunkan sebuah masjid yang hari ini dikenali sebagai Masjid An-Nabawi. Sebagai Masjid An-Nabawi. Dan Masjid Nabawi ini tuan-tuan boleh tengoklah. Kalau kita sampai ke Masjid Nabawi itu memang ditandakan dengan tiang yang berada di Raudah tu tuan-tuan, disebutkan. Kalau tuan-tuan tengok di tiang Raudah tu, di atas sekali tu disebut ini adalah batasan Masjid Nabawi. Melalui tiang-tiang itulah tuan-tuan, itulah tapak asal yang dibina Masjid Nabawi pada zaman Nabi SAW. Dan dataran Masjid Nabawi ni tuan-tuan, itu sebenarnya adalah kota Madinah yang asal. Baqi' tu adalah di luar daripada kota Madinah. Tuan-tuan kena bayangkan kota Madinah Al-Munawwarah ni, dia adalah satu kota yang ada tembok besar. Dia ada satu kota yang ada tembok besar. Dan kota tu adalah seluas Masjid Nabawi pada hari inilah, termasuk kawasan dataran tu. Manakala Baqi' adalah luar daripada kota tersebut. Dia bukan duduk dalam kota tuan-tuan, tapi dia berada di luar kota. Tuan-tuan nak bayangkan kota ni, tuan-tuan tengoklah pada zaman-zaman Eropah, ada satu zaman dikenali sebagai zaman medieval. Macam itulah kota yang tuan-tuan tengok di zaman Eropah, begitulah kota yang ada pada zaman Nabi SAW. Okey. Jadinya tuan-tuan, hari ini kita tengoklah makin luaslah Masjid Nabawi ini. Dan Masjid Nabawi ini tuan-tuan, dia adalah merupakan tanah pemiliknya ada 2 orang anak yatim. Dan Nabi SAW telah membeli tanah tersebut sebelum mendirikan Masjid Nabawi. Dan inilah satu pengajaran kepada kita, iaitu Nabi SAW dia tak sekadar pegang pada janji sajalah.
dia mesti ada bertulis. Kadang-kadang kita tuan-tuan nak buka satu pusat tahfiz, ataupun kita nak buka satu pondok, ataupun kita nak buka satu rumah kebajikan tuan-tuan. Kadang-kadang ada orang kata apa, saya ada rumah ni ustaz, saya ada tanah ni, dan kawasan ni saya tak usahakan. Ustaz ambil lah, ustaz buatlah apa yang ustaz nak buat tahfiz ke, nak buat itu dan ini dan sebagainya. Kebiasaannya kita mudah ambil dan kita buat. Tapi tuan-tuan tahu tak, nanti masa akan datang akan timbul masalah. Mungkin bukan pada waktu sekarang, tapi akan datang. Iaitu mungkin anak-anaknya akan tuntut, ni harta ayah saya ni, yang ini nama saya lagi ni, yang ini tempat saya ni. Itu selalunya akan timbul masalah tuan-tuan. Jangan kata pusat tahfiz, jangan kata pondok dan sebagainya. Kadang-kadang masjid, kadang-kadang tanah wakaf yang tidak ada hitam putih. Hanya penyerahan secara mulut sahaja. Sebab itu Nabi SAW tuan-tuan, dia tunjukkan kepada kita pengurusan ni perlu dilakukan daripada awal dengan cara yang betul. Supaya tidak timbul masalah pada masa yang akan datang. Saya ingat lagi tuan-tuan, ada satu kes berlaku di Kelantan. Pondok moden di Kelantan tuan-tuan. Kebanyakan pondok ni atas pemberian orang-orang kampung. Bagi kepada seorang guru, binalah pondok. Nanti bila pondok tu maju tuan-tuan, ada ramai orang datang, nanti tiba-tiba owner dia akan minta balik. Yang ni tanah ayah saya, ini tanah keluarga saya nak balik tuan-tuan. Sedangkan pondok dah dibangunkan, bangunan dah didirikan, siapa nak tanggung tuan-tuan? Siapa nak tanggung kos? Yang itulah akan timbulnya masalah pada kemudian hari. Jadi Nabi tunjukkan kepada kita satu teladan. Sebelum Nabi buat Masjid Nabawi ni, walaupun ini adalah tanah yang mungkin orang kata, tak apalah ya Rasulullah, ambillah, ini harta pusaka ni kami wakafkan kepada jalan Allah. Boleh tuan-tuan. Tapi Nabi tak nak, clear daripada awal. Nabi beli daripada dua anak yatim ini. Lalu Nabi SAW binalah Masjid Nabawi yang didirikan pada waktu tersebut. Okey, baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masjid Nabawi yang didirikan tu tuan-tuan, dia bukan sekadar bercerita tentang masjid. Tapi sebenarnya skop yang kita boleh belajar dan teladani, iaitu Nabi SAW tunjukkan macam mana masyarakat satu komuniti ni dibina. Dia mesti ada satu pusat, dia mesti ada satu center tempat mereka berhubung. Dia mesti ada one stop center tuan-tuan, buat apa aktiviti secara masyarakat. Itu dari sudut komuniti. Bagi kita yang tidak memegang jawatan-jawatan besar dalam komuniti tuan-tuan, paling tidak kita boleh belajar sesuatu daripada kisah ini, iaitu dari sudut pembinaan rumah tangga. Pembinaan rumah tangga. Bila kita sampai ke Masjid Nabawi tuan-tuan, selalunya yang kita akan nampak Raudah, dan ini adalah makam Nabi SAW. Apa pengajaran yang kita boleh belajar? Kita kena bayangkan dalam fikiran kita, Nabi SAW membina rumah tangga Nabi ni, yang paling besar Nabi sediakan ruang, iaitu ruang Nabi Salat. Ruang Nabi Salat. Begitulah di dalam rumah tangga kita. Kalau kita boleh sediakan, ini ruangan dapur saya, ada dapur basah, ada dapur kering. Yang ini kawasan laundry saya, yang ini kawasan home theater saya, yang ini kawasan ruang tamu, kawasan inilah kawasan, macam-macam kawasan. Kenapa tidak kita sediakan satu ruangan untuk kita beribadah? Bina satu ruang yang kita rasa kita nak solat dekat situ tuan-tuan. Ada rasa semangat. Kadang-kadang kita buat ala kadar saja. Ada sedikit ruang, bolehlah ni solatlah. Ada ruang sedikit, solatlah. Kadang-kadang kawasan store, kadang-kadang kawasan yang bucu-bucu di rumah tu jadi kawasan solat. Kenapa tidak kita bina satu ruangan yang selesa tuan-tuan? Letaklah ruangan solat ni sekali dengan ruangan mini library kita. Tujuan dia apa tuan-tuan? Tujuan dia kita nak teladani Nabi SAW. Nabi punya rumah kecil ya tuan-tuan, tapi ruangan solat Nabi tu luas. Di situlah Nabi bersama dengan sahabat, di situlah Nabi bermusyawarah, di situlah Nabi bertemu dengan sesiapa. Macam itulah yang perlu kita lakukan. Tak dapat luas tuan-tuan, paling tidak kecil pun jadilah. Tapi kita buat proper. Kalau saya sampai ke ruangan ni, ada rasa semangat nak beribadah, semangat nak berzikir, saya rasa tenang, saya tak dengar lagu, tak dengar muzik, tak dengar TV, tak dengar itu dan ini. Ruangan tu kita kena bina di dalam rumah tangga kita. Dan itulah yang Nabi SAW lakukan di Masjid Nabawi dan di rumah Nabi SAW. Jadi tuan-tuan, kalau kita ada rezeki sampai ke Masjid Nabawi, tuan-tuan tengok ruangan tu, tuan-tuan bayangkan, apakah yang saya bina di rumah saya ni sama macam Nabi SAW bina.
ruangan-ruangan tersebut. Hari ni tuan-tuan, kalau TV-nya besar, hiburannya banyaklah di rumahnya. Jadi besarkanlah ruang-ruangan ibadah kita. Perbualan-perbualan kita dengan ahli keluarga kita lebih bercerita, berkisar berkaitan tentang agama dan sebagainya. Ini antaralah yang kita boleh ambil teladan. Okey. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam masa yang sama tuan-tuan, Nabi SAW jadikan masjid bukan sekadar berfungsi sebagai pusat ibadah, tapi Nabi SAW jadikan masjid ini adalah sebagai ruangan untuk orang-orang yang susah. Jadi ruangan tempat orang-orang yang susah. Ada orang yang miskin, Nabi akan sediakan satu ruangan untuk mereka duduk di situ. Ada orang yang berkemampuan akan letakkan mungkin sedikit makanan yang mereka ada. Sebab itu ada sebut dalam riwayat tuan-tuan, sahabat-sahabat Nabi yang ada kebun-kebun besar di kota Madinah ni, mana-mana kurma-kurma yang mereka ada tu, mereka akan letakkan di ruangan di dalam Masjid Nabawi ni, dapat diinfak dan dimanfaatkan oleh orang-orang yang susah ni yang berada di Masjid Nabawi untuk makan dan sebagainya. Dan mungkinlah itu yang kita boleh lakukan di masjid kita tuan-tuan. Selain kita buat macam-macam benda di masjid ni tuan-tuan, mungkin kita ada ruangan-ruangan. Saya tak tahulah, ni sekadar pandangan saya lontarkan pandangan saja. Apa kata kalau kita buat, selain kita buat koperasi, buat jugalah mungkin ada bilik-bilik rehat yang kita boleh sewakan. Kalau ada orang yang bermusafir jauh, maka diberikan ruangan. Saya ingat lagi tuan-tuan, kenapa masjid negara dibina sebelah stesen kereta api? Saya baca dalam satu sejarah tuan-tuan, Tunku Abdul Rahman, dia melihat tuan-tuan, pentingnya masjid negara ni dibina sebelah stesen kereta api ni adalah bertujuan mana-mana anak kampung yang baru tiba ke kota raya ni, tempat pertama yang mereka akan sampai dan dia akan minta bantuan adalah di masjid. Sebab itu tuan-tuan tengok di Kuala Lumpur tuan-tuan, masjid negara betul-betul seberang jalan je tuan-tuan daripada stesen kereta api. Tujuan dia macam tu, supaya inilah masjid tempat kita minta bantuan dan inilah masjid untuk kita berteduh. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Okey, baik, selesailah tuan-tuan cerita berkaitan tentang masjid yang dibina oleh Nabi SAW. Kalau ikutkan tuan-tuan, macam-macam kita boleh bincang. Antaranya dalam pembinaan masjid ni Nabi sendiri terlibat. Nabi sendiri yang ikat batu. Kalau hari ni kita ikat batu tuan-tuan, ikat besi, kitalah yang plaster, kitalah yang cat. Dan inilah Nabi tunjukkan teladan sebagai seorang leader, sebagai seorang pemimpin, bukan sebagai seorang bos. Kamu buat itu, kamu buat ini tuan-tuan. Ataupun hari ni kalau kita tengok majikan-majikan lah yang ada tuan-tuan, dia suruh pekerjanya datang awal, tapi dia datang yang lambat. Dia yang paling lambat datang, dialah yang paling awal balik. Itu bos. Tapi kalau leader tuan-tuan, kalau ikut apa yang Nabi tunjukkan, kalau dia suruh pekerjanya datang awal, dia lebih awal. Supaya apa? Dia tak bercakap, arahan tu tak melalui percakapan, tapi arahan itu melalui perbuatan. Amalan tu melalui perbuatan. Arahan tu difahami. Kalau bos datang awal, kami pun boleh datang awal. Jadi macam tu. Hari ni majikan kita, dialah yang datang lambat, dialah yang balik paling awal. Mungkinlah dia ada meeting, kita sangka baiklah, ada urusan sana sini dan sebagainya. Tapi kalau Nabi SAW, dia tak sekadar perintah sahabat buat sekian-sekian, tapi dia sendiri yang melakukan. Dan inilah membina trust, kepercayaan sahabat-sahabat Nabi kepada Nabi SAW. Lepas ni tuan-tuan, kita akan masuk ke zaman peperangan Nabi, Al-Maghazi. Zaman peperangan Nabi, tuan-tuan boleh perhatikan, bila Nabi bercerita tentang jihad fisabilillah, Nabi bercerita tentang ganjaran syurga, ganjaran jihad, ganjaran itu dan ini tuan-tuan, Nabi tak sekadar cakap, tapi Nabi tunjukkan, Nabi sendiri rebut peluang untuk berjihad di jalan Allah. Dan Nabi sendiri tunjukkan kepada para sahabat, frontliner yang di dalam peperangan-peperangan Nabi ni semuanya datang daripada kerabat-kerabat Nabi SAW. Nabi tak reserve. Yang ini ahli keluarga saya, ni menantu saya, yang ini anak angkat saya. Nabi kata, oh yang ini duduk di reserve, yang sahabat-sahabat duduk di hadapan. Tak. Yang duduk di frontliner, yang jadi pemimpin peperangan, yang masuk dalam perang tanding one by one, semuanya daripada kerabat-kerabat Nabi SAW. Semuanya. Tujuan apa? Supaya sahabat nampak, Nabi tak sekadar cakap, tapi dia buat. Dan dia nak tempat tu. Macam kita tuan-tuan, siapa yang duduk di soft pertama, ni semua pahala besar. Tapi yang AJK semua duduk soft belakang.
Contoh, solat Jumaat kita kata semua kena datang awal. Tapi bila orang datang awal, AJK masjid seorang pun tak nampak. Macam mana tuan-tuan orang nak ikut kita? Kita sendirilah yang tunjuk teladan. Kita yang datang paling awal. Kita yang usaha, kita yang nak dapat benda tu dan sebagainya. Barulah dia menjadi teladan kepada orang lain. Okey, baik. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita bincang tuan-tuan berkaitan tentang mempersaudarakan sesama Muslim. Baik. Nabi SAW setelah Nabi bangunkan masjid, perkara yang kedua yang paling besar Nabi lakukan, Nabi mempersaudarakan antara Muhajirin dan juga Ansar. Ini cerita yang paling masyhur tuan-tuan. Nabi mempersaudarakan Muhajirin dan juga Ansar. Macam mana Nabi mempersaudarakan tuan-tuan? Kata Ibn Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad, Nabi telah bertemukan 90 orang sahabat kalangan Muhajirin dan Ansar dan Nabi saudarakan di kota Madinah. Khususnya secara spesifiknya di rumah Anas bin Malik. Dan Nabi saudarakan mengikut bidang masing-masing. Sahabat yang mahir dalam peperangan, Nabi saudarakan dengan sahabat yang dalam bidang peperangan. Sahabat yang kaya raya di kota Madinah, Nabi saudarakan dengan sahabat yang kaya raya daripada kota Mekah. Semuanya sama level, sekufu tuan-tuan. Nabi gabungkan mereka dan Nabi persaudarakan. Dan persaudaraan dia tak sekadar bersahabat, bersaudara tuan-tuan, tidak. Dalam riwayat menyebutkan Nabi SAW persaudarakan antara Muhajirin dan Ansar sampai tahap mereka ni mewarisi harta pusaka. Maksudnya dia bukan sekadar jadi saudara, tapi dah masuk dalam kategori ahli keluarga. Sampai mereka mewarisi harta pusaka. Kalau si fulan ni meninggal dunia tuan-tuan, maka saudara daripada Muhajirin boleh dapat harta pusaka daripada si fulan ni. Tapi hukum ni terbatal. Hukum ni terbatal selepas peperangan Badar. Okey, dia hanya berlanjutan sekitar hampir 2 tahun saja. Tapi lepas berlaku peristiwa peperangan Badar, Allah Taala batalkan perjanjian ini dan Allah Taala sebut dalam surah Al-Anfal, kata Allah, "Walladzina amanu min ba'du wa hajaru wa jahadu ma'akum faulaika minkum." Dan orang-orang yang beriman selepas itu kemudian dia berhijrah dan berjihad bersama kamu, mereka adalah daripada kalangan keluarga kamu. Dia mewarisi harta pusaka. Wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah. Dan kata Allah Taala, pada waktu itu orang yang ada perhubungan kerabat, ahli keluarga, arham, adik-beradik, ahli keluarga, anak beranak, zuriat-zuriat kita ni tuan-tuan, kata Allah Ta'ala, mereka ni adalah aula biba', dia lebih utama lagi. Maksudnya terbatallah hukum sahabat daripada Muhajirin boleh mewarisi harta pusaka. Lepas perang Badar terbatal, tidak ada dah, tak dibenarkan. Okay? Harta pusaka hanya diwarisi daripada zuriat dan ahli keluarga sahaja. Orang-orang Muhajirin tak boleh dah. Dan Allah kata apa? Innallaha bikulli syai'in alim. Dan Allah Ta'ala lah Tuhan yang maha mengetahui segala sesuatu. Okey, ini nak tunjukkan persaudaraan je tuan-tuan. Betul-betul akrab. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Macam mana persaudaraan yang Nabi SAW bina dalam perhubungan ni tuan-tuan? Yang disebutkan oleh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri ada 3 perkara. Pertama, iaitu tidak mementingkan diri sendiri. Tidak mementingkan diri sendiri, mengutamakan orang lain. Contohlah tuan-tuan, kita ni T20, ada orang M40, B40 tuan-tuan. Nak tengok macam mana penting diri tidak tuan-tuan? Orang T20 tahu dah, ini minyak subsidi, yang ini minyak tak ada subsidi. Kalau kita T20, isilah minyak yang tak subsidi tu, sebab kita mampu. Tapi bagi mereka yang tak mampu, isilah minyak yang ada subsidi. Sekarang ni kita tak peduli. Orang tu lantaklah sebab tak ada sekatan. Tidak ada orang yang akan tengok, tak ada orang yang akan buat buat bancian. Kamu T20 ke B40 ke, kamu nak isi kuning, kuning lah. Kamu nak isi hijau, hijau lah. Tapi kalau kita beramanah tuan-tuan dalam hidup bermasyarakat ni, biar harta ini disalurkan kepada orang yang betul sahaja. Kalau kita betul kaya raya tuan-tuan, jangan ambil hak orang-orang yang susah ni. Biar mereka dapat subsidi. Saya tak perlu. Saya ingat tuan-tuan, di UK tuan-tuan, roti mereka ada 2. Roti dia ada 2. Satu plastik dia berwarna putih, satu lagi plastiknya berwarna biru. Tak tahulah hari ni warna apa dah.
Okey. Yang warna putih tu dengan warna biru rasa sama je, tak beza pun, sama je. Bezanya iaitu plastik putih. Roti tu adalah roti yang disubsidi oleh kerajaan. Manakala roti yang plastik biru tu adalah roti yang tak disubsidi oleh kerajaan. Orang yang mampu dia akan beli yang biru tuan-tuan, dan dia amanah. Integriti tuan-tuan. Dan bagi mereka yang betul tak mampu, dia akan beli yang putih. Tak ada orang, dia rasa dia mampu, saya borong semua putih ni. Ya, orang lain pedulilah, dia dapat tak dapat saya tak kisah. Tak macam tu. Sebab inilah yang Nabi SAW bina masyarakat Madinah pada peringkat awal, supaya tidak ada mementingkan diri sendiri, mengutamakan orang lain. Kalau saya buat macam ni, macam mana orang lain? Kalau saya buat macam ni, macam mana orang lain? Orang lain susah ke tidak? Jangan cerita panjang-panjang tuan-tuan. Kita tengok tandas sahajalah. Kalau saya buang saya punya hajat saya, kalau saya tak jirus dan saya tak bersihkan, orang yang masuk lepas ni macam mana pula? Kan pakaian dia kena najis, kan dia buat macam ni kan susah, ibadahnya. Kita fikir tentang orang lain tuan-tuan. Tak, hari ni tak. Kita asal lepas qada hajat kita selesai. Jiruh ke, flush ke, tak peduli. Biarlah orang lain masuk, dia buat lah. Dia nak qada hajat, dia sendiri bersihkan. Akhirnya kita lepaskan tanggungjawab. Dia nak, dia buat. Dia tak nak, dia tak. Habislah. Sedangkan agama kita tunjuk tuan-tuan, Nabi ajar para sahabat Nabi peringkat awal ni, iaitu tidak mementingkan diri sendiri. Sentiasa fikir, kalau saya buat macam ni, orang lain macam mana pula? Orang lain macam mana pula? Sehingga kan masing-masing akan rasa tanggungjawab kepada orang lain. Bayangkan kalau masjid kita macam ni tuan-tuan, apa kita akan dapat? Manfaat. Sama-sama dapat manfaat. Kalau saya membazir air dalam berwuduk ni, habis orang kena bayar. Habis duit sumbangan orang kena bayar bil sahaja. Kita guna jimat-jimat tuan-tuan. Kita fikirkan macam tu. Ni tidak tuan-tuan. Tengok yang baru ni viral kan. Ni bukan nak membebel. Pergi sambutan merdeka tu bagus dah. Tapi yang pergi tu sampai di BKL pun bising. Kenapa sampai hancur kita punya landscape? Buang sampah. Sebab apa? Mindset orang kita, tak apalah saya buang sampah, kan ada cleaner. Susahlah tuan-tuan macam tu. Kita duduk fikir, tak apalah saya buang sampah. Kalau saya tak buang sampah, dia tak ada kerja pula. La haula wala quwata illa billah. Okey? Jadinya kita sama-sama berfikir dan sentiasa memikirkan orang lain. Lepas makan di kedai, mungkin kita tak cuci pinggan lah tuan-tuan. Tapi paling tidak kita kumpulkan, buatlah proper, susun. Nanti orang yang datang tu bersihkan mudah. Dia nak ambil, dia nak bersihkan. Orang yang lain duduk pun rasa lebih selesa. Kadang-kadang makan sampai bersepah-sepah. Kemudian habis makan macam tu dibiarkan tuan-tuan. Apa cerita ni tuan-tuan? Kata kita masyarakat maju, masyarakat yang nak membangun, masyarakat Muslim yang mementingkan orang lain. Tapi apa yang kita buat tak macam tu. Tak sama tuan-tuan, tak sama. Okay? Dan inilah pengajaran yang kita boleh tengok macam mana Nabi SAW mengajar para sahabat. Yang kedua, Nabi SAW mengajarkan para sahabat berkongsi kehidupan. Apa yang mereka dapat, mereka kongsikan kepada orang-orang muhajirin yang telah tinggalkan dan korbankan harta yang mereka miliki di kota Mekah. Semua kehidupan dia, kekayaan dia, kuasa dia ditinggalkan. Dan tidak ada pun yang mereka bawa. Yang dibawa adalah kosong. Dan ini yang diriwayatkan dalam satu riwayat tuan-tuan, iaitu kisah Abdul Rahman bin Auf, orang kaya Mekah disaudarakan dengan orang kaya Madinah, iaitu Sa'ad bin Rabi' al-Ansari. Ni dua saudara yang kaya raya dan kisah ni masyhur yang diriwayatkan dalam riwayat Al-Bukhari. Iaitu masa Nabi saudarakan Abdul Rahman bin Auf daripada orang kaya Mekah, jutawan Mekah, sampai Madinah kosong tuan-tuan. Tak kaya tuan-tuan. Jangan kata B40 tuan-tuan, dia bawah lagi. Susah sungguh. Bertemu dengan golongan Sa'ad bin Rabi' iaitu orang kaya. Saya cerita apa tuan-tuan? Ni sebelum kita cerita tentang Sa'ad bin Rabi' dan Abdul Rahman bin Auf. Orang kaya ni, dia bukan kaya pada kenderaan dia. Dia bukan kaya pada minuman kopinya. Kan? Kita sekarang zaman trend kan, minum kopi kaya lah. Ada kopi kaya, kopi marhain, kan ada jenis-jenis macam tu. Kaya ni tuan-tuan, dia pada mindset. Kaya ni dia pada mindset. Orang kaya dia tahu orang ni kaya ke tidak. Sebab hari ni zaman, orang kaya dia ada duit, tapi caranya tak bijak. Kan? Mana ada orang kaya tayang-tayang duit? Sebab kita kena bagi tahu pada anak-anak kita. Yang kamu tengok dekat media sosial ni, yang gaya hidupnya mewah-mewah ni, yang tayang duit-duit ni, yang founder-founder ni, bagi tahu pada mereka, ni bukan orang kaya. Orang kaya tak macam tu. Orang kaya tak macam tu. Orang kaya ni dia pada mindset dia. Cara kita berbual dengan dia dan cara dia berfikir kita tahu dia ni orang kaya. Okay?
Dia tahu macam mana dia nak laburkan duit dia, invest duit dia. Macam itulah saya nak bagi tahu pada tuan-tuan. Okay, jadinya walaupun Abdul Rahman bin Auf ni orang miskin, tapi bila disaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi', Sa'ad bin Rabi' kata, Abdul Rahman bin Auf ni dia dulu kaya, sekarang miskin, saya tak nak saudara dengan dia. Tak. Sa'ad bin Rabi' ni dia nak saudara dengan Abdul Rahman bin Auf, walaupun waktu tu Abdul Rahman bin Auf tak kaya dah. Sebab apa? Kekayaan tu pada mindset. Kekayaan tu pada mindset, bukan pada pakaian dia, harta dan sebagainya, tidak. Jadi dia bersaudara. Dan apa kata Sa'ad bin Rabi', tuan-tuan? Dalam riwayat Al-Bukhari, Sa'ad bin Rabi' kata apa pada Abdul Rahman bin Auf? Saya ada 2 orang isteri. Ni isteri saya ni, awak pilih mana satu. Kalau awak suka yang ni, saya ceraikan. Habis iddah, awak kahwin dengan dia. Punyalah tuan-tuan, nak berkongsi kehidupan tu sampai tahap tu. Belum lagi tuan-tuan orang Malaysia. Saya pun tak mampu tuan-tuan. Saudara kita datang daripada Rohingya kan. Jangan kata suruh kahwin tuan-tuan. Suruh duduk tumpang rumah saya. Kamu tak ada rumah ya? Tumpanglah bilik saya. Tak berani kita. Tak berani kita. Saya pun tak mampu. Tak mampu. Tapi nak kata orang Ansar dan Muhajirin macam tu tuan-tuan. Punya akrab boleh berkongsi kehidupan. Dan yang kemudiannya tuan-tuan, kata Sa'ad bin Rabi', aku ada pendapatan. Daripada kebun-kebun aku ni, bisnes-bisnes aku ni, aku dapat kekayaan. Dan saya boleh bahagi 2 dengan awak. Contohlah, saya punya pendapatan bulanan 100,000. Saya boleh bagi 2. Tanpa sebab, tak apa ambil. Awak ambil separuh, saya ambil separuh. Punyalah nak berkongsi kehidupan. Tapi apa kata Abdul Rahman bin Auf? Dia kata tak nak, saya tak nak benda tu. Saya nak tahu dekat mana tempat berniaga dekat kota Madinah ni. Lalu Sa'ad bin Rabi' kata, tuan, kalau kamu nak berniaga, pergi ke pasar Bani Qainuqa, iaitu pasar orang Yahudi. Di kota Madinah tuan-tuan, orang Yahudi Bani Qainuqa yang memegang ekonomi Madinah zaman tu. Sebab itu nanti kita akan jumpa selepas perang Badar, orang Yahudi yang mula-mula menzahirkan permusuhan dengan Nabi adalah orang Yahudi daripada Bani Qainuqa. Sebab dia yakin dia pegang ekonomi dan dia yakin dia boleh menggugatkan kedudukan Nabi sebagai presiden kota Madinah. Lalu nanti tuan-tuan akan tengoklah dalam satu peristiwa nanti Nabi SAW halau orang-orang Yahudi. Itu antara sedikit cerita lah. Okey, baik. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kisah yang pertama lah. Kisah yang kedua, iaitu dalam riwayat Al-Bukhari juga, iaitu daripada Abu Hurairah. Ceritanya tentang orang Ansar pernah tanya kepada Nabi SAW. Masa Nabi dengan orang Mekah, orang Muhajirin sampai kota Madinah, kata orang Ansar, dia kata, ya Rasulullah, kami punya kebun-kebun ni yang berhektar-hektar dekat Madinah ni, kita bahagi 2. Kita bagi 2. Keuntungan yang kami dapat, kami bahagikan. Sebab apa tuan-tuan? Sebab nanti kita akan bincang hadis-hadis Nabi SAW tentang hubungan sesama manusia ni. Sebab Nabi memberikan ganjaran yang sangat besar. Sampai orang Madinah ni dia rasa tertawan dengan ganjaran syurga Allah. Dia kata pada Nabi SAW, kami ada kebun-kebun ni, kita bahagi 2. Separuh milik kami, separuh lagi milik orang Muhajirin. Dia nak buat apa saja, buatlah. Kalau dia nak dapat keuntungan, silalah ambil. Kami tak ambil pun. Kami ambil separuh, mereka ambil separuh. Inilah semangat berkongsi kehidupan. Sampai tahap tu yang dilakukan oleh orang Muhajirin. Namun tuan-tuan, Nabi kata apa? Tak, aku tak nak. Nabi kata, aku tak nak. Jangan buat macam tu, kata Nabi. Jangan buat macam tu. Lalu, bila Nabi kata macam tu, tuan-tuan, orang Ansar kata apa? Kalau macam tu lah, okey, tak apa. Kami pemilik kebun, orang Ansar, orang Muhajirin bekerja di kebun kami. Hasil pendapatan kita kongsi. Okay? Sebab sebelum tu tuan-tuan, tawaran dia, kebun ni bahagi 2. Kami dah ada pekerja dah. Dia hanya ambil je hasil pendapatan. Jadi Nabi tak nak. Sebab apa? Itu menzalimi orang-orang Ansar. Jadi Nabi kata apa? Tak. Sekarang ni kita ni, kata orang-orang Muhajirin, orang-orang Ansar, orang Madinah, kebun ni kami tuan dia, tapi orang Muhajirin boleh bekerja dengan kami. Hasil pendapatan kita bagi 2. Dan ini namanya konsep mudarabah. Konsep mudarabah. Kalau kita tengok dalam ilmu muamalah tuan-tuan, dia ada pembahagian 70-30. Ada yang bekerja, ada yang memberi capital kan. Ini ilmu mudarabah kan. Tapi saya pernah dengar tuan-tuan, orang kata mudarabah ni mudah rebah. Waliyahzubillah. Ada kata mudah rebah. Ini benda yang tak, saya rasa tak macam itulah. Kalau kita kaji tuan-tuan, ini satu. Sebab ada orang dia boleh bekerja tapi tak ada modal. Ada orang dia ada modal tapi dia tak mampu untuk bekerja. Jadi perlulah pada gabungan. Sebab itu, bila orang Ansar ni kata, kami pemilik kebun, orang Muhajirin bekerja dengan kami. Dan kata Nabi SAW, ya, kalau macam tu aku setuju. Okay. Walaupun orang Ansar tuan-tuan mampu buat macam-macam, beri macam-macam pada orang Muhajirin, tapi orang Muhajirin pula tak ambil kesempatan. Dia tak pijak kepala tuan-tuan. Orang bagi
apa istilah kita, orang bagi peha dia nak dada kan, macam istilah. Oh, orang bagi peha dia nak betis pula. Orang bagi betis dia nak peha pula. Okey, macam itulah tuan-tuan. Tak, bila ditawarkan tuan-tuan, dia kata tak payah, saya tak nak macam ni. Saya hanya ambil selayaknya berdasarkan kepada usaha saya. Sebab sedar diri tuan-tuan, sedar diri. Kita tak sampai menzalimi orang lain dan kita tak sampai menindas orang lain. Kerana baiknya orang-orang Ansar ni tuan-tuan, Nabi sebut dalam satu hadis, saya baca satu hadis tuan-tuan. Kerana baiknya orang Ansar ni, Nabi sebut dalam satu hadis riwayat Al-Imam Muslim, kata Nabi SAW, inni labi ukri hawdi adhudun nas li ahli al-Yaman adribu bi'asaya hatta yarfadda alaihim. Kata Nabi SAW, di hari akhirat aku akan berada di samping telagaku haudi, iaitu telaga Al-Kautsar. Tuan-tuan kena bayangkan, di Yaumul Mahsyar manusia ni akan menghadapi dua musibah, dua kesusahan. Satu, kesusahan secara zahir, panas terik tuan-tuan. Mahsyar ni kawasan yang paling panas, kering kontang. Matahari betul-betul di atas kepala dan manusia tenggelam dengan peluh masing-masing. Itu yang berlaku di Yaumul Mahsyar. Dan mereka menghadapi musibah yang kedua, iaitu musibah dalaman, ketakutan, gementar, kerisauan, stres, tekanan. Sebab apa? Memikirkan apa yang mereka akan hadapi selepas ini. Sebab itu disebutkan dalam hadis Nabi SAW, bila ada seorang lelaki bertemu dengan seorang lelaki minta bantuan di Yaumul Mahsyar, apa yang dia kata? Nafsi, sendiri-sendirilah, aku tak mampu nak tolong kau. Sebab di dunia tuan-tuan, susah-susah kita ada ahli keluarga, mak ayah, pasangan hidup kita, isteri dan suami yang boleh bantu kita. Tapi susah kita di Yaumul Mahsyar, kita seorang-seorang tuan-tuan, seorang-seorang. Dan tidak ada orang yang mampu nak menolong kita. Nafsi. Kepanasan, ketakutan yang melampau ni, waktu tu tuan-tuan ada satu oasis. Oasis ni iaitu yang dikenali sebagai telaga Al-Kautsar. Nabi sebut sebagai haud, iaitu telaga Al-Kautsar. Di telaga Al-Kautsar ni tuan-tuan, dia seluas-luas. Kata Nabi SAW, telaga Kautsar ni dia adalah seluas daripada Amman sampai ke Ailah. Amman sampai ke Ailah. Amman ke Ailah ni tuan-tuan, hari ni kalau tengok pada peta kita, Amman ni ibu negara pada Jordan, Amman. Ailah ni pula tuan-tuan, hari ni di Jordan dikenali sebagai Aqabah. Jarak di antara Amman sampai ke Aqabah. Kalau tuan-tuan tengok dalam di peta tuan-tuan, Ailah ni dibahagi pada dua dah sekarang. Satu Ailah di Aqabah di Jordan, satu lagi berpihak di Zionis, iaitu di Ilad. Kalau tuan-tuan pernah sampai ke Palestin hari ni, ada satu daerah namanya Ilad. Itu nama-lamanya Ailah. Nabi pernah sebut dalam hadis. Kata Nabi, telagaku ini dia punya jarak dia dan dia punya panjang dia, lebar dan jaraknya sama. Lebar dan panjang sama daripada Amman sampai ke Ailah. Kalau tengok pada peta, 330 km jarak antara Amman sampai ke Ailah ataupun Aqabah. 330 km. 330 km kali dengan 2 tuan-tuan, tuan-tuan akan dapat kawasan persegi dia 108,900 km persegi. Luas tuan-tuan, luas. Ini bukan telaga dah. Dia macam satu tasik, tapi Nabi kata ini telaga. Tuan-tuan bayangkan, manusia dalam keadaan kerisauan, ketakutan, kehausan, kepanasan melampau. Bila dia nampak oasis ni tuan-tuan, semua manusia berkerumun, semua pergi. Sebab apa? Dia minum air ni, kata Nabi, lam yadhma' abadan. Dia tidak akan kehausan sampai bila-bila. Dan semua keresahan, gementar, stres, semuanya hilang. Dan dia minum air telaga ini, maka dia juga adalah ahlul jannah. Ini disebut oleh Nabi. Cuma yang menarik dalam hadis ini, kata Nabi SAW, aku akan tunggu dekat telagaku ini dan aku akan panggil umat-umat Islam ni, umat-umat aku ni untuk minum daripada air telaga ni. Dan macam mana Nabi SAW boleh cam umat-umat Nabi, iaitu min atharil wudu', daripada kesan-kesan berwudu. Wajah kita bercahaya, kepala bercahaya, tangan kaki bercahaya. Nabi akan panggil. Dan kata Nabi SAW, pada waktu itu bilion manusia berkumpul nak minum air telaga ni. Dan kata Nabi SAW, azudun nasi ahlil Yaman. Dan aku akan halang orang lain daripada minum. Adribu bi'asaya hatta yarfadda alaihim. Aku akan halang orang ni, ribuan jutaan bilion manusia daripada minum telagaku.
Sebab semua orang datang tuan-tuan. Dan Nabi kata apa? Aku halang dengan tongkatku dan aku akan memberikan dahulu minuman kepada Ahlul Yaman. Ahlul Yaman. Kepada Ahli Yaman. Siapa Ahli Yaman ni tuan-tuan? Ahli Yaman ni siapa? Tuan-tuan kena dengar sungguh tuan-tuan. Jangan ingat orang Yaman, salah. Tafsiran daripada Al-Imam Nawawi dalam kitab syarah Al-Imam Muslim, kata Al-Imam Nawawi, Ahlul Yaman dalam hadis ini adalah merujuk kepada orang Ansar. Orang Ansar. Sebab orang Ansar ni dia berketurunan daripada Yaman. Orang Ansar ni dia berketurunan daripada Yaman. Kalau tuan-tuan ingat lagi, kita bincang dulu masa perjanjian Aqabah yang kedua dulu. Saya pernah sebut pada tuan-tuan kenapa orang Ansar lebih mudah menerima Islam berbanding orang-orang Mekah dalam kalangan orang yang hampir dan ahli keluarga Nabi SAW. Kita pernah bincang dahulu dah. Jadinya Ahlul Yaman dalam hadis ni, Nabi akan berikan mereka ni sebagai VVIP tuan-tuan. Dibuka ruang tu, orang lain semuanya ke tepi dan Ahlul Yaman ni akan sampai dahulu dan mereka lah orang yang pertama akan minum daripada telaga Nabi SAW. Baik, khusus untuk orang Ansar. Kenapa tuan-tuan? Inilah antaranya. Mereka lah yang mempertahankan Nabi. Mereka lah yang memberi tempat kepada Nabi. Mereka lah yang menjadi tembok kepada agama Nabi SAW. Dan mereka sumbangkan macam-macam yang mereka miliki kepada agama Nabi SAW. Dan kita pun boleh jadi sebagai Ahlul Yaman ini kalau kita menggunakan apa yang kita miliki dan kita sumbangkan untuk agama Allah. Ada orang diberikan rezeki lebih tuan-tuan. Gunakan rezeki kita, berikanlah contribution kepada agama Allah. Ada orang tak dikurniakan rezeki tapi dikurniakan masa dia. Dia ada masa yang banyak. Dia ada tenaga yang lebih. Gunakan masa dan tenaga dia untuk berikan sumbangan kepada agama Allah. Ada orang dia tidak ada masa tetapi dia ada mulut. Dia bercakap tuan-tuan boleh mempengaruhi orang. Hari ini digelar sebagai influencer tuan-tuan. Sama ada dia penceramah ke, sama ada dia ni selebriti ke, sama ada dia ni adalah orang yang dalam istilah Melayu pempengaruh di media-media sosial tuan-tuan. Gunakan medium-medium ini untuk bawa manusia kembali kepada agama Allah. Bila kita beri sumbangan kepada agama Allah melalui apa yang kita miliki tuan-tuan, tuan-tuan meneladani Ahlul Yaman, iaitu daripada kalangan orang Ansar. Apa yang dia ada, dia sumbang habis kepada Nabi SAW. Sebab itu Nabi beri special pada dia. Dialah orang awal yang akan dapat minum daripada telaga Al-Kautsar. Nabi boleh ketuk dengan tongkat Nabi ni, Nabi halang bilion manusia daripada menghampiri telaga. Dan Nabi berikan ruang, satu ruangan kosong kepada orang-orang Ansar supaya mereka dapat minum daripada telaga Al-Kautsar. Baik, itu antaralah tuan-tuan kita boleh tengok pengajaran-pengajaran yang dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW pada peringkat awal hijrah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum, Al-Imam Sufi Rahman Al-Mubarakfuri menyebutkan tuan-tuan. Dia kata apa? Di sini orang Ansar menunjukkan kepada kita ada 5 teladan, 5 pengajaran. Pertama, ini hidup dalam keadaan kemasyarakatan. Macam mana kita nak membina masyarakat seperti mana masyarakat awal Madinah. Ataupun macam mana saya nak membina rumah tangga, ambil inspirasi daripada masyarakat Madinah. Yang pertama, iaitu kita kena saling mengambil berat di antara satu sama yang lain. Ambil tahu keperluan mereka, cakna kepada kehidupan mereka. Ini perkara yang paling utama. Hari ini kadang-kadang kita tak tahu jiran sebelah susah, kawan kita susah, kita tak ambil tahu pun. Bahkan ada antara kita ni ulang-alik Mekah Madinah, pergi umrah berkali-kali tuan-tuan. Tapi rupa-rupanya jiran sebelah tak cukup makan, mungkin dia buang kerja, mungkin anaknya tak cukup peralatan-peralatan ke sekolah. Kita tak tahu. Sebab apa? Sebab tak ambil berat. Sedangkan di sini tuan-tuan menunjukkan kepada kita orang Ansar saling mengambil berat di antara satu sama yang lain. Itu dari sudut kemasyarakatan, kejiranan tuan-tuan. Kadang-kadang kalau kita nak tanya pada diri kita, tu jiran yang duduk hujung taman tu, hujung lorong rumah kita tu siapa nama dia? Kadang-kadang kita pun tak tahu. Betul tidak? Kadang-kadang kita tak tahu. Yang duduk hujung sekali tu siapa? Kita tak tahu tuan-tuan. Tak tahu. Kadang-kadang jumpa pun mungkin setahun sekali. Itu pun sebab ada jamuan raya. Itu pun kalau dia datang. Kalau tak datang, kan? Itu pun kadang-kadang kita tahu. Lorong sebelah. Sebab
radius kejiranan ni tuan-tuan, dia adalah bukan sebelah rumah, tapi siapa di hadapan, siapa di belakang, siapa di kiri kanan. Kalau yang duduk rumah pangsa, siapa di atas, siapa di bawah. Ini adalah kejiranan. Kejiranan tuan-tuan. Dan sebab itu disebutkan oleh seorang ulama tuan-tuan, benda yang pertama yang akan menjadi huru-hara di hari kiamat adalah jiran akan menuntut hak masing-masing. Kan hak kejiranan ni ada tuan-tuan jiran saya ni lah dulu buat bising, jiran saya ni dululah yang buang najis haiwan peliharaannya di rumah saya, jiran saya ni lah dia ambil buah saya, jiran ni lah pokok dia bersepah di rumah saya. Macam-macam isu tuan-tuan. Sebab itu ditunjukkan kepada kita di sini, iaitu mengambil peran, ambil tahu, cakna kepada hal-hal kejiranan. Kalau dari sudut ahli keluarga, macam tu juga, anak pertama, anak kedua, sampailah ke anak bongsu, jangan dibeza-bezakan. Okay? Bagi anak-anak yang kecil, alung je. Yang angah, yang bongsu tak disuruh. Kalau anak tu dah dewasa pula, anak yang ada sedikit harta, anak tu yang disayangi. Anak-anak yang lain ni tak dipedulikan. Jangan tuan-tuan. Itu antara yang kita boleh belajar. Yang kedua, iaitu menunjukkan kepada kita, yang kedua adalah sikap pengorbanan. Mereka sanggup buat apa sahaja, menghulurkan bantuan dari macam-macam sudut. Tenaga mereka, harta mereka dan segala macamnya, berkorban untuk saudara-saudara mereka. Sanggup buat apa sahaja. Yang ketiga, sentiasa mengutamakan orang lain dan tidak mementingkan diri sendiri. Yang keempat, saling berkasih sayang. Dan yang kelimanya, iaitu kerjenihan hati mereka. Sebab itu tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok masa Nabi SAW sampai ke kota Madinah, hadis-hadis yang Nabi baca di kota Madinah tuan-tuan, semuanya hadis hubungan sesama manusia. Hadis ini masyhur, cuma kita tak dapat nak kumpulkan. Okey, baik, kita bagi laluan azan dulu tuan-tuan. Baik, tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu pada peringkat awal selepas Nabi hijrah ke kota Madinah, hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat Nabi SAW, seperti mana yang diriwayatkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim, iaitu antaranya Nabi pernah sebut, kata Nabi SAW, tidak akan masuk syurga orang yang jirannya tidak selamat daripada kejahatannya. Nampak? Hadis-hadis ini berbentuk hubungan manusia dengan manusia. Nabi kata, kalau ada jiran yang tak selamat daripada kejahatan jiran yang lain, jiran ni tak akan dapat masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain dalam riwayat Al-Bukhari, Nabi kata apa? Tidak sempurna iman seseorang kamu kecuali kamu mencintai apa yang dimiliki oleh saudaranya sebagaimana dia mencintai apa yang dimiliki olehnya. Okay. Apa yang saudara kita dapat, kita rasa gembira seperti mana nikmat itu yang kita dapat. Ini benda yang paling susah tuan-tuan. Kita tengok selalunya kita rasa cemburu. Jarang-jarang kita tengok orang tu dapat nikmat, kita rasa gembira. Sebab apa? Yang membezanya di situ adalah keimanan. Sebab itu Nabi kata apa? Iaitu orang yang tidak sempurna imannya. Ni iman tuan-tuan. Orang lain dapat nikmat, kita rasa, ya Allah, baguslah dia ni, alhamdulillah. Jarang-jarang tuan-tuan, jarang-jarang. Sebab apa? Yang membezakan itu adalah iman. Dalam hadis yang lain tuan-tuan, Nabi kata apa? Orang Islam itu adalah orang Islam yang selamat daripada keburukan lidah dan tangannya. Hadis-hadis ni masyhur tuan-tuan, kita selalu dengar. Dan hadis-hadis ini adalah hadis-hadis pada peringkat awal zaman Nabi berhijrah ke kota Madinah. Antara hadis yang lain tuan-tuan, kata Nabi SAW, cintailah sesiapa yang ada di bumi ini, nescaya kamu akan dicintai oleh sesiapa yang ada di langit. Mencintai sesiapa yang ada di bumi, kamu akan dicintai oleh sesiapa yang ada di langit. Dan antara yang lain tuan-tuan, kata Nabi SAW, tidaklah ia menjadi orang mukmin kalau dia hanya mengenyangkan dirinya sedangkan jiran-jiran sebelahnya dalam keadaan kelaparan. Ini adalah hadis-hadis peringkat awal tuan-tuan. Sebab itu sahabat-sahabat Nabi SAW di kota Madinah ni terbentuk dan terbina. Kemasyarakatan yang kukuh ni adalah kerana hadis-hadis ini. Dan hadis-hadis ini penting. Kita ada TV-TV kita di Masjid Surau ni tuan-tuan. Letaklah hadis-hadis ini tuan-tuan. Supaya kita tahu yang mana hubungan manusia dengan manusia ini sama penting hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Ramai kita jaga hubungan dengan Allah, tapi hubungan dengan manusia kita tak jaga. Kita tak peduli tuan-tuan. Sedangkan lagi akrab hubungan kita dengan Allah, lagi sensitif hubungan kita dengan manusia.
Macam mana baik hubungan kita dengan Allah, macam itulah hubungan kita manusia. Sebab itu sifir mudah tuan-tuan. Baik hubungan dengan Allah, baiklah hubungan dengan manusia. Kalau tak baik hubungan kita dengan manusia tuan-tuan, cek balik. Mungkin ada something wrong somewhere hubungan kita dengan Allah. Saya balik rumah bergaduh. Saya pergi kerja bergaduh. Saya duduk ni kejiranan jiran bergaduh. Ada kawan-kawan bergaduh. Cek balik. Bukan orang salah tuan-tuan. Mungkin kita ni ada masalah hubungan dengan Allah. Sebab hubungan kita dengan manusia adalah cerminan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Okey? Baik, inilah antaranya tuan-tuan peringkat awal perbincangan kita berkaitan tentang pembentukan negara Madinah, iaitu pembinaan Masjid An-Nabawi dan juga persaudaraan di antara Aus dan juga Khazraj. InsyaAllah tuan-tuan, pada kesempatan yang lain kita akan bincang berkaitan tentang polisi-polisi yang Nabi bina di kota Madinah, iaitu Piagam Madinah, dan juga macam mana Nabi meletakkan perjanjian di antara Nabi dan juga orang-orang Yahudi di kota Yathrib pada waktu tersebut. Okey. Jadinya tuan-tuan, saya berhenti dekat sini. Mudah-mudahan ada manfaat daripada majlis ini. Semoga kita dapat sesuatu daripada sirah Nabi. Kita tak nampak Nabi ni terlalu kolot. Oh, Nabi ni hanya membangunkan dan bla bla bla. Tidak. Tetapi apa yang Nabi lakukan sebenarnya menjadi teladan dan rujukan kepada kita. Walaupun kita rasa kita berada di zaman yang moden. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.